Okey, pada hari ini kita akan sambung dapat chapter barulah. Kita akan masuk chapter baru ni. Okey, chapter baru ni measure of dispersion ni adalah kesinambungan daripada chapter yang sebelum ni lah. Kalau chapter 4 yang sebelum ni lebih fokus kepada untuk calculate dapatkan mean for group data and ungroup data. Pada masa sama ada kita cuba dapatkan dari segi dapatkan median, mode, lepas tu first quartile and third quartile bagi ungroup and group data. Cuma kali ni untuk chapter ni, by the end of this chapter you should be able to explain the concept of variability. Okay, yang melibatkan konsep of variability ni adalah tentang variance ataupun standard deviation. Okay, variance and standard deviation ni adalah kali sebelum ni kita belajar untuk mean, tapi kali ni kita akan tambah lagi sedikit untuk variance and standard deviation. Okay, variance ni maksudnya kita nak tahu sejauh mana sumbangan daripada variable. Okey, katakanlah kita ada beberapa faktor mengukur tahap kepuasan pelajar terhadap library. Okey, jadi kepuasan pelajar itu adalah sebagai DV, dependent variable. Jadi faktor pengukur, faktor penentu yang menentukan kepuasan pelajar ni bergantung dari segi service quality, facility, environment dan sebagainya lah. Jadi daripada 3 faktor ni, faktor penentu ni berapakah impak, kesan, variability yang boleh dia berikan kepada student satisfaction ni. Mungkin boleh bagi sebanyak 50%, 60%. Yang itu bergantung kepada variable lah, bergantung kepada nilai variance. Dan selepas tu adalah untuk standard deviation tu kita nak tahu dari segi sejauh mana ralat. Okey, ralat tu standard deviation tu satu apa kita nak tahu ralat tu sejauh mana, adakah besar ataupun kecil nilai tu. Okay, tapi sebenarnya konsep of variability ni kita nak tahu dari segi kekuatan, sejauh manakah kekuatan faktor penentu untuk mengukur research tersebut. Kalau kita buat kajian tentang job performance, kita ambil beberapa faktor, dari segi gaji ke, salary, dari segi environment ke. Okay, kita tengok adakah dua faktor ni boleh beri kesan sebanyak berapa, berapa persen yang boleh bagi dari segi impak kajian. Dari situlah kita boleh tahu sejauh manakah keberkesanan kajian kita dan sejauh manakah impak kajian kita yang boleh beri sumbangan kepada komuniti. Okey, itu yang dimaksudkan dari segi variability lah. Yang seterusnya untuk calculate the range. Okey, yang range ni maksudnya kita akan ambil nilai value yang paling tinggi, highest value, highest value minus dengan smallest value. Okey. Jadi kita nak tahu range. Katakanlah kita ada beberapa data yang group, contohnya ada 15, ada 20, ada 31. Okey, contohlah. Jadi dalam kes ni kalau kita lihat nilai yang paling besar adalah 31. Jadi minus dengan yang smallest value adalah 15. Okay, jadi kita dapatlah range dia adalah 16. Okay, range tu adalah 16. Range ni maksudnya hasil daripada highest dan smallest value. Kita nak tahu range. Kita tahu range. Range tu maksud julat. Kita nak tahu julat tu berapa skala dia. Okay, dan selepas tu ada interquartile range. Okay, kalau sebelum ni, untuk chapter yang sebelum ni kita ada belajar untuk first quartile. Lepas tu ada third quartile. Okay, first quartile dengan third quartile. First quartile, third quartile ni maksudnya formula dia third quartile ni minus dengan minus first quartile. Jadi kita akan dapatlah hasil untuk interquartile range. Maknanya bila kita nak dapatkan output bagi interquartile range, kita kena perlu calculate dulu untuk first quartile and third quartile. Jadi formulanya samalah dengan apa yang kita belajar waktu last chapter. Okay, cumanya dia ada kesinambungan sedikit lah. Jadi formula pun agak ringkas, interquartile range. Dan untuk quartile deviation ni ataupun dikenali sebagai semi quartile. Okay, semi quartile ni maksudnya kita akan guna formula 1/2. Okay, 1/2 third quartile minus dengan minus first quartile. Okay, ini formula ringkas. Maknanya kita kena dapatkan output dulu untuk interquartile range, barulah kita boleh dapat untuk semi quartile ataupun quartile deviation. Dari segi calculation simple lah, inilah formula dia sahajalah. Ini formula bagi quartile deviation. Okay, dan seterusnya dari segi calculate the mean deviation, variance and standard deviation lah. Yang saya explain tadi dekat pada part of the variability lah. Jadi untuk mean deviation ni dalam statistik,
antara mean, median, mode, variance, standard deviation dan mean deviation ni. Lepas ni kita akan belajar dari segi z-test ke t-test. Okey, yang dari segi kefungsiannya mean deviation yang paling lacking, paling tak dikenali lah dalam statistik dan aplikasi. Sebab kebanyakannya bila dalam real life, bila kita nak buat research tentang apa-apa topik pun selalunya kita akan guna nilai mean, variance, standard deviation. Okay, jadi untuk mean deviation ni sebenarnya agak kurang digalakkan lah, sebab dari segi fungsi dia tak berapa jelas. Cumanya dalam syllabus memang kita kena tahulah apa maksud mean deviation, sebab memang kita kena tahu sebenarnya adalah beberapa approach yang lain yang available. Okay, cuma dari segi fungsi dia tak berapa memberi kesan dalam realiti lah dalam aplikasi statistik ini. Dan seterusnya untuk find the coefficient of variation and interpret the result. Okay, yang ni pada last slide. Yang ni mungkin kita tak sempat lah. Tak sempat untuk selesaikan pada hari ni lah. Okay, ni find the coefficient of determination ni R square. Okay, R kuasa 2. Itu adalah simbol bagi coefficient of determination. Ada sesetengah pengkaji dia panggil square of multiple correlation. Okay, yang ni pun kita tak sempat, tapi nanti saya akan cuba. Ini kita cuma explain sedikit lah general. Okay, lepas tu ada solve problem involving mean, standard deviation, variance and coefficient of variation. Okay, daripada mean ni sebenarnya, bila kita sebagai pengkaji, okay, kita tahu, katakanlah kita ni adalah student satisfaction. Okay, job performance lebih senang. Okay, job performance. Okay, job performance adalah DV. Kita nak tahu sejauh manakah prestasi pekerja di company, di Uniza ni contohnya. Okay, kita nak tahu. Job performance ni diukur oleh disebabkan gaji. Contohnya, yang ni paling famous lah. Selalu kalau kita baca dalam mana-mana teori pun, selalunya gaji memainkan peranan lah. Gaji ataupun monthly income. Satu lagi disebabkan oleh environment, tempat kerja lah. Environment, workplace. Jadi satu lagi daripada workplace. Sama ada selesa ataupun tak selesa. Yang ni adalah dua faktor penting lah dari segi teori. Kalau bidang marketing selalu dia tahulah benda-benda ni. Okey, kalau job performance, kita nak tahu kenapa prestasi pekerja di Uniza ni semakin menurun. Jadi itu adalah problem dia. Okey, jadi bila kita nak tahu dari segi problem, apakah faktor yang menyebabkan menurunnya prestasi kerja? Adakah prestasi kerja ni akan naik disebabkan gaji? Adakah job performance akan naik disebabkan oleh workplace yang selesa? Okay, jadi kita boleh buat hipotesis dekat sini, hipotesis H1 lah. Okay, kalau sekiranya semakin naik gaji, semakin tinggilah performance sesuatu pekerjaan. Ke ada yang bila gaji semakin menurun, job performance makin meninggi? Tak ada lah. Cara sangat buat kerja kebajikan boleh lah. Ni sekalinya kalau untuk job performance ni, bila gaji naik, job performance pun, prestasi kerja pun meningkat lah. Matching lah dengan gaji. Lepas tu dari segi workplace. Kalau tempat kerja kita tu selesa, prestasi kerja kita meningkat lah. Maknanya ada dari segi kelengkapan fasiliti ke ada online. Sekarang ni kan dah online lah. Kalau tempat kerja tak ada online, macam mana kita nak perform? Sebab sekarang ni kita semua berpandukan kepada online. Even kelas PNP pun kita guna online. Okay. Jadi bila kita nak tahu performance antara dua faktor ni, kita boleh buat comparison antara nilai mean purata. Katakanlah kita dapat nilai mean 0.5. Okey, yang ni workplace kita dapat 0.3. Okay, jadi kita boleh buat comparison. Maknanya salary ni sebenarnya lebih memberi kesan kepada job performance. Itu yang dimaksudkan oleh mean. Lepas tu dia ada untuk standard deviation ni, kita nak tahu sejauh mana ralat. Kadang ralat ni maksudnya walaupun kita dapat nilai mean, tapi belum tentu nilai mean sebenarnya betul-betul pure. Okay, contohnya kalau walaupun nilai mean 0.5 tapi standard error dia tinggi 1. Lepas tu workplace tu dapat 0.2 something. Okay, maknanya kalau kita dibahagikan, ratio dekat sini workplace tu lebih tinggi. Itu selalu kita buat lah. Nanti lepas tu dia adalah beberapa method lain di peringkat lebih tinggi nanti untuk degree nanti awak akan jumpa benda ni lah. Okay, yang ni saya cuma cerita general. Okay, yang ni nak baca ke tak baca sekata awak lah. Okay, yang ni range. Okay, largest value minus dengan smallest value yang saya explain tadi lah. Okay, yang saya explain tadi. Okay, kita datang. Okay, yang ni pada example 5.1. Okay, untuk example 5.1 dia bagilah find the range for the following data. Okay, dia ada beberapa data. Okay, jadi dari segi range ni, bila kita nak ukur, nak dapatkan calculation untuk range,
kita tak perlu pun nak susun value daripada yang lowest hingga pada highest. Sebab formula hanya kita berdasarkan pada ni sahajalah, kita boleh identify sendirilah. Walaupun katakanlah tiba-tiba ada 9 point, dan dalam kes ni dia tunjuk dia dah susun, tapi kalau katakanlah dia tak susun 9.77, lepas tu ada 13.8, lepas tu ada 11.35, okey, dia tak susun. Maknanya tak perlu pun kita nak susun, nak organize, sebab kita kalau diminta soalan untuk solvekan to get to find the range, okay, kita boleh dapat nilai identify sendirilah, yang highest minus dengan smallest value. Kita dapat yang ni lah. Dan jadi untuk example seterusnya pun sama. Okay, cumanya yang example seterusnya pun sama. Okay, kita tengok yang ni paling tinggi nilai 38.16. Yang paling rendah 9.77. Okay, dapat yang ni. Cumanya bila katakanlah awak dapat soalan macam ni. Okay, ni S. Okay, ni S. Ni F. Okay. S ni dapat nilai 1, 2, 3, okay, 4. Okay, frekuensi ni katakanlah ni dapat 1, ni 2, 1, 1, contoh. Okay. Kebanyakan student, dia selalu juga buat mistake ni. Dia tak tahu nak kenal pasti. Dia, apabila dia dapat to find the range, dia pergi ambil dekat frekuensi. Dia pergi ambil dekat frekuensi 2 minus 1. Jadi dapat 1 untuk range. Sedangkan range yang dia masukkan di sini adalah untuk value. Value ni tak sama dengan frekuensi. Frekuensi ni adalah kekerapan bagi berapa kali value. Sekarang ni range ni hanya untuk value sahaja. Maknanya dalam kes ni bila jumpa, yang highest value adalah 4 minus dengan 1. Jadi sepatutnya range ni adalah 3 lah. Okey, jelas. Saya takut sebab ramai student yang buat mistake. Mentang-mentang soalan hanya untuk dapatkan range, oh cepat dia. Padahal dia kena tengok ni. Kita tengok X. X ni adalah observed value. Okay, observed value. Bukan pada frekuensi. Tengok pada ni. Formula largest value minus smallest value. Okay. Okay, yang ni untuk yang tadi tu untuk ungroup data. Okay, yang tadi tu untuk ungroup data. Yang ni ungroup lah. Datanya belum disusun lagi. Okay, kalau yang group data. Okay, bila yang melibatkan group data range, okay, ada upper boundary of highest class minus lower boundary of lowest class. Okay, yang ni kita tengok pada, okay, dia, okay, tak ada bagi example. Okay, katakanlah macam ni. Okay, katakanlah awak dapat ke 10 hingga 19, kelas interval. Okay, lepas tu 20 hingga 29. Lepas tu 30 hingga 39. Okay, ini kelas interval S. S ini adalah F. Okay, katakanlah ni 2, 1, 3 contohlah. Okey, jadi bila kita nak identify range ni, untuk dapat range ni, dia berdasarkan formula dia kata upper boundary of highest class. Maknanya yang highest class sebagai kelas interval ni mana satu? Yang ni kan? Yang kelas akhir ni. Okey, 30 hingga 39. Highest class. Jadi dia minta untuk upper boundary. Kita tengok range sepatutnya lepas pada 39 ni apa? Okay, contohnya kalau 19 masuk angka baru 20. 29 jadi 30. Maknanya kalau 39 ni maksudnya 40. Antara 39 dan 40 ni maknanya kita akan dapat range, dapat upper boundary of highest class adalah 39.5. Okay, minus dengan lower boundary of lowest class. Jadi dalam kes ni yang lowest class ni 10 to 90. Okay, yang lower boundary dia adalah pada yang sini lah. Bukan pada 90.5 ni, pada yang sebelum pada 10. Maksudnya 9.5. Lower boundary ataupun lower limit. Okay, bila kita minus tu dapatlah 30. Dalam kes ni range dia adalah 30 lah. Okay, yang ni kalau melibatkan bagi group data. Okay, yang tadi tu untuk ungroup data. Okay, yang ungroup tu senanglah kita boleh identify. Terus, tapi kalau dekat pada yang melibatkan table ni, kita kena tengok sini. Okay, jangan tengok pada frekuensi ni. Ramai sangat buat mistake kat sini lah. Kita tengok pada ni, range bagi group data melibatkan upper boundary of highest class dan lower boundary of lowest class. Okey, dan seterusnya ialah interquartile range. Okay, yang saya bagi tahu tadi lah. Yang third quartile minus dengan first quartile. Okay, kalau yang first quartile kita guna formula yang Q1 tu kan. N bahagi dengan 4. Lepas tu third quartile 3N bahagi dengan 4. Okay, yang third quartile ni.
Okay, jadi dia adalah beberapa formula dan cumanya bila dia ada beza untuk ungroup dengan group data kan. Okay, dan ada example sebelum ni. Okay, macam ni example 5.5. Okay, find the interquartile range and quartile deviation of the following data. Okay, sekarang ni dia dah bagi data. Jadi awak kena susun lah macam sebelum ni. Kita kena susun ascending order lah daripada data yang paling lowest kepada yang paling highest. Okay, sekarang ni dia dah susun lah. Okay, dah susun. Okay, sekarang ni okay, formula untuk QN, untuk ungroup data N plus 1 kan. N plus 1 bahagi dengan 4. Okay, yang saya tunjuk tadi tu hanya untuk yang group data. Yang ni untuk group data. Kena recap balik daripada chapter sebelum ni. Okay, yang ni untuk ungroup data. Okay, N tu ada berapa? Ada berapa? 14 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, maksud ada 14. Okay, plus 1 divide by 4 kita dapat 3.75. Bila kita assume dia akan jadi nombor keempat, fourth observation. Jadi 1, 2, 3, 4. First quartile bagi pada location ni adalah nombor 14. Dan seterusnya pun kita repeat same procedure, cuma beza dari segi formula. Okay, jadi third quartile lah 37. Jadi untuk interquartile range, jadi untuk interquartile range dia senang lah. Jadi maknanya third quartile minus dengan first quartile, kita akan dapat 37 minus 14, dapatlah 23. Okay, jadi untuk interquartile range adalah 23. Kalau untuk quartile deviation, kan, quartile deviation 1/2 darab dengan 23 tadi kan. Okay, jadi awak dapatlah 11.5. Okay, senang je saja ni quartile deviation. Okay. Okay, ni sama lah. Yang ni sahaja. Okay, seterusnya, okay, ni samalah dari segi prosedur kena untuk example 5.6. Okay, maknanya kita kena susun dulu kedudukan value. Lepas tu guna formula yang N plus 1. Okay, yang untuk ungroup data ini untuk ungroup data. Kalau untuk group data tu samalah. Okay, group data kita tengok. Okay, boleh guna method yang sebelum ni, yang chapter 4 tu. Yang dapatkan kena ada yang melibatkan table tu kan. Yang first quartile dia guna formula lower limit plus apa tu cumulative frequency before, lepas tu frequency of the first quartile. Yang tu lah yang ada class of size. Yang tu lah boleh guna, cuma sambung balik daripada formula ni lah. Dia sebenarnya chapter ni kan dia sambung balik ni untuk quartile deviation dan interquartile ni. Okay, dan selepas tu baru okay, yang ni untuk yang baru lah, mean deviation yang saya explain tadi lah. Untuk mean deviation ni macam saya explain tadi, dari segi kepentingan dia tak adalah penting sangat lah kalau berbanding dengan statistik lain. Cumanya kita masih perlu tahulah dari segi fungsi bagaimana dapatkan output. Okay, find the mean deviation. Okay, sekarang ni S. X ni adalah observed value. Okay, X ni observed value. Mean tu adalah purata lah. Kita dah perlu dapatkan purata. N ni number of observation. Nombornya ada. Okay, jadi berdasarkan formula. Okay, 12, 6, 3. Okay, jadi mula-mula sekali kita perlu dapatkan mean dulu. Okay, mean. Mean berapa? 12. Okay, 12 tambah 6 tambah 3 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 11. Okay, dapatlah nilai mean. Okay, yang ni lah. Okay, dapat nilai mean. Dan nilai mean bahagi dengan 7, kita akan dapat 8.14. Okay, jadi untuk mean deviation ni adalah berdasarkan formula. Okay, S. S adalah observed value. Okay, observed pada value tu maksudnya ni lah yang observed. 12, 6, 3, 7, 8, 10, 11. Okay, jadi maknanya bila gini, maksudnya 12 minus dengan nilai mean. Lepas tu bahagi dengan berapa. Cuma sekarang ni dia minta total. Jadi kena buatlah untuk total. Maksudnya 12, okay, 12 minus 8.14 plus 16 minus 8.14. Tapi kena dalam bentuk absolute. Okay, yang ni absolute value. Absolute value tu maksudnya okay, mana-mana yang negatif, katakanlah negatif 1. Okay, negatif 1 akan jadi nilai akhirnya jadi 1 lah. Kalau dapat negatif 2. Okay, nilai akhirnya jadi 2. Dia akan mempositifkan semua yang negatif value. Itu kita panggil absolute value. Yang gambar pagar ni. Yang gambar pagar ni kita panggil absolute value. Yang mana-mana nilai negatif akan jadi positif lah. Okay. Sekarang ni 12 minus 8.14 plus. Okay, bukan 16 lah tapi 6 ni.
Okay, ni pada observe case 6 minus 8.14. Okay, sepatutnya kita akan dapat negatif. Negatif 1.14. Tapi bila dah absolute value, dia akan jadi 2.14 lah. Okay, cuba kira-kira last kali akan dapat jawapan akhirnya 2.45. Okay. Okay, boleh tak? Boleh ikut lah mean deviation. Okay, yang ni kita sambung untuk next week. Okay, population variance for ungrouped linked data. Sebab variance ni dia terbahagi kepada dua jenis. Satu lagi sample variance, satu lagi population variance. Sebab kalau nak selesaikan takut pening lah. Okay, dia ada beberapa formula. Okay, banyak lagi lah ni. Okay, yang ni lagi pun saya nak bagi nampak lagi clear lah. Saya nak simplify baliknya sample population, sample variance and population variance tu nak simplify lagi. Okay. Berapa minit? 20 minit. Sekejap. 20 minit sahaja. Okay, ada soalan nak tanya? Ada soalan ke? Ada, doktor. Ada, tak ada?